Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita akan mulakan kelas lah untuk hari ini. Sebelum tu, saya nak tanya, pelajar semua sihat ke sekarang? Hello? Sihat juga. Sihat. Okey. Okay, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu tunjukkanlah satu gambar ni. Gambar ni berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Nanti cikgu nak tanyalah apa pendapat kamu semua berkaitan dengan gambar ni. Boleh nampak tak gambar yang cikgu sedang presentkan ni? Okey, pada gambar ni pelajar boleh tak tafsirkan makna pada di sebalik gambar ni? Gambar yang telah cikgu presentkan ni. Sofia, gambar? Hello? Okey, untuk gambar ni sebenarnya gambar ini berkaitan dengan problem iaitu masalah. Dalam masalah ni kita perlu memikirkanlah langkah dan juga cara untuk menyelesaikan masalah. Okey, untuk kelas kita pada hari ini kita akan belajar untuk membangunkan satu pengaturcaraan iaitu bagi menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Pergi pada slide. Okay, pada kelas yang minggu lepas kita telah pun belajar mengenai pembulian ubah dalam operator matematik, dan kita juga telah belajar mengenai struktur kawalan pilihan pelbagai, iaitu terdapat 3 pilihan tunggal, 2 pilihan dan pilihan pelbagai. Seterusnya adalah kita telah pun belajar mengenai atur cara yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Dan untuk kelas hari ini kita akan belajar iaitu 4.1.4 iaitu pembangunan atur cara. Dalam pembangunan atur cara ni ia melibatkan 5 fasa utama, iaitu fasa yang pertama reka bentuk atau fasa yang pertama adalah fasa analisis. Fasa kedua adalah fasa reka bentuk atau cara. Fasa yang ketiga adalah pengkodan. Fasa yang keempat adalah pengujian dan penyahpijatan, dan fasa yang terakhir adalah dokumentasi. Okay, untuk fasa-fasa ni kita akan go through satu persatu. Okay, fasa yang pertama dalam pembangunan atur cara ini adalah fasa analisis masalah. Kepada fasa ini pengatur cara akan menentukan input, proses dan juga output untuk atur cara yang dibangunkan. Okay, seterusnya adalah memikirkan kaedah penyelesaian yang sesuai bagi masalah tersebut. Okay, dalam pembangunan atur cara ni, pembangun ataupun pengatur cara telah mencari isu-isu yang berbangkit, kemudian memikirkan kaedah yang sesuai lah untuk membangunkan atur cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, dalam kelas kita untuk topik ataupun subjek asas komputer sains komputer tingkatan 1 ni, salah satu pengaturcaraan ataupun bahasa pengaturcaraan yang menggunakan adalah seperti Scratch 2.0. Seterusnya adalah fasa yang kedua, iaitu fasa reka bentuk. Fasa reka bentuk atau cara. Okay, dalam fasa ini pengatur cara menulis pseudocode, melakar cetak alih dan mereka bentuk antara muka pengguna ataupun graphical user interface. Okay, untuk yang pertama adalah pseudocode.
saya yakin dan percaya bahawa pelajar telah mempelajari serba sedikit mengenai pseudocode ni pada kelas ataupun topik sebelumnya. Okay, biasanya pseudocode ini ditulis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay, pseudocode ni tidak memerlukan perincian, iaitu pemboleh ubah tidak perlu diisytiharkan dan fungsi tidak perlu dinyatakan. Okay, yang ketiga adalah untuk pseudocode ni hanya memberikan gambaran tentang proses yang akan dilaksanakan dan ciri-ciri penting ataupun angka penting dalam pseudocode ini ialah ianya perlu ada perkataan mula dan juga tamat. Okay, bagi seterusnya adalah fasa reka bentuk atau cara, iaitu membangunkan catat alih. Okay, catat alih ini terdiri daripada simbol piawai yang mewakili pelaksanaan tugas. Ianya digunakan untuk menunjukkan aliran logik atau cara. Yang ketiga adalah mengandungi simbol-simbol khas bersambung dengan garisan berarah. Dan yang terakhir adalah antara muka pengguna grafik ataupun graphical user interface. Okay, paparan ini merupakan paparan yang penting dalam pembangunan atau cara kerana ia diperhatikan oleh pengguna semasa menggunakan atau cara, dan antara muka pengguna grafik ini adalah perlu mesra pengguna bagi memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ataupun bahasa pengaturcaraan yang dibangunkan. Okey, pada gambar ini adalah contoh bagi pseudocode dan catat alih. Jika pelajar dapat lihat pada pseudocode ni, ia dimulakan dengan perkataan mula. Contohnya adalah untuk situasi ini dimulakan dengan perkataan mula, iaitu memerlukan pengguna untuk menyimpan jawapan betul dalam pemboleh ubah yang betul. Seterusnya adalah untuk memaparkan soalan, iaitu, dan yang seterusnya adalah baca input jawapan murid ini, dan yang seterusnya juga jika jawapan pelajar betul, paparan mesej tahniah, dan jika tidak, paparan mesej maaf, jawapan anda adalah salah. Tamat. Terusnya memanggil soalan 2 untuk bermula. Lepas tu tamat. Okay, ini adalah contoh bagi pseudocode, iaitu seperti yang saya terangkan tadi, pseudocode ni ditulis dalam bahasa Melayu dan tidak memerlukan perincian. Manakala untuk seterusnya adalah catat alih. Catat alih ini dia sama juga seperti pseudocode, memerlukan mula dan juga tamat. Contohnya untuk mula, selepas itu mengkehendaki pengaturcaraan untuk menyimpan jawapan yang betul dalam pemboleh ubah dengan nama yang betul. Dan yang seterusnya ataupun tindakan ataupun langkah seterusnya adalah paparkan soalan 1. Selepas itu prosesnya adalah input jawapan murid, iaitu murid perlu memasukkan jawapan. Dan langkah seterusnya adalah baca dan bandingkan input dengan pemboleh ubah yang betul. Okay, jika jawapan betul, paparkan mesej tahniah. Jika jawapan salah, paparkan mesej maaf, jawapan anda ialah ... macam tu. Dan sekiranya seterusnya adalah memanggil atau cara untuk soalan 2 bermula jika tamat. Lepas itu tamat. Okey, untuk setakat ini ada apa-apa masalah tak ataupun pelajar ada soalan untuk tanya? Ada soalan tak pelajar? Sebelum kita teruskan untuk yang seterusnya. Okey, kalau tak ada soalan, saya anggap pelajar tak ada jawab. Saya anggap tak ada soalan lah. Kita teruskan untuk bahagian seterusnya. Seterusnya adalah pengekodan dalam proses analisis masalah. Iaitu fasa ini juga adalah fasa yang penting, yang mana menukarkan pseudocode kepada bahasa yang mudah difahami oleh komputer. Contoh bahasa pengaturcaraan adalah Visual Basic, JavaScript dan C++. Okay, untuk
Ini merupakan contoh lah bagi antara muka ataupun interface bagi Visual Basic. Itu ini adalah agak rumit dan memerlukan pengguna ataupun pengatur cara memasukkan atau cara secara satu persatu. Untuk pengatur caraan ni, pengguna atau pengatur cara kenalah teliti bagi mengelakkan berlakunya masalah error pada pengatur caraan, dan ini akan menyebabkan atur cara yang dibangunkan tidak dapat dilancarkan. Manakala untuk gambar yang seterusnya adalah C++, iaitu pengatur caraan menggunakan perisian C++. Ia juga lebih kurang dengan Visual Basic, iaitu pengguna ataupun pengatur cara memasukkan atur cara secara manual, dan ini agak rumit. Untuk subjek kita asas komputer sains 1 ni, seperti yang saya cakap tadi, kita menggunakan perisian Scratch 2.0 untuk membangunkan atur cara. Untuk itu nanti kita nak lihat secara detail. Okay, fasa yang keempat adalah pengujian dan perpijatan. Okay, fasa ni adalah fasa selepas kita bangunkan ataupun pengekodan, iaitu fasa ini kita menguji atau cara yang telah ditulis. Okey, seterusnya adalah bagi mengesan dan membetulkan sebarang ralat pada atur cara. Okey, ini adalah fungsi ataupun proses bagi pengujian dan penyapijatan ni. Okey, dalam pengujian dan penyapijatan ni terdapat 3 jenis ralat, iaitu ralat sinteks. Ralat sinteks ni adalah ralat yang berlaku pada proses ataupun proses memasukkan coding. Jika coding ataupun coding pada atau cara kurang betul atau kurang tepat, sudah semestinya ia akan melibatkan masalah, iaitu semasa untuk masa larian, iaitu ralat masa larian, iaitu yang mana pengatur cara tidak dapat membuka ataupun menjalankan atur cara tersebut. Untuk jenis ralat yang kedua adalah ralat masa larian, iaitu runtime error, iaitu sama juga aplikasi ataupun perisian ataupun kod yang dibangunkan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah ralat logik. Ralat logik ni biasanya berkaitan dengan operator matematik dan pemboleh ubah. Seperti yang kita belajar pada kelas minggu-minggu yang lepas, operator logik ini terdiri daripada operator matematik seperti simbol matematik. Okay, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan salah satu dari proses yang penting dalam pembangunan atur cara ni. Setakat ni pelajar ada soalan ke? Okey, kita sambung. Pengatur cara dalam proses ini, pengatur cara menyediakan 2 jenis dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi dalaman. Dokumentasi dalaman ini adalah digunakan oleh pengatur cara lain ataupun pihak pelanggan. Dan yang kedua adalah memudahkan proses penyelenggaraan atur cara ataupun sistem. Okey, dalam proses ini, dokumentasi dalaman ini adalah untuk pembangun ataupun pengatur cara lain menyelenggara atur cara ataupun sistem yang telah dibangunkan. Dan untuk seterusnya adalah dokumentasi luaran. Dokumentasi luaran ini adalah berkaitan dengan ataupun disediakan untuk pengguna akhir yang menggunakan atur cara tersebut, menerangkan ciri-ciri yang menggunakan atur cara yang dikenali sebagai manual pengguna. Okey, saya pasti pelajar sudah maklum bahawa setiap pembangunan aplikasi ataupun mana-mana atur cara akan disertakan manual pengguna. Manual pengguna ini adalah bertujuan untuk sebagai rujukan dan juga panduan pengguna dalam menggunakan atur cara ataupun sesebuah aplikasi. Okey, seterusnya adalah kita akan
masuk untuk langkah-langkah dalam membangunkan atau cara ataupun analisis masalah. Oke, dalam proses analisis masalah ni, contohnya kalau pelajar dapat berujuk pada muka teks muka surat 103, yang pertama situasinya ataupun masalah. Okey, untuk masalah bagi analisis masalah ni adalah yang menghendaki pengguna untuk memaparkan satu soalan hasil darab dua nombor yang dijandakan secara rawat pada 1 hingga 20. Dan yang kedua adalah simpan jawapan kepada soalan yang dijandakan dalam pemboleh ubah. Dan langkah yang ketiga adalah tunggu pengguna menaip jawapan. Jika pengguna menaip X atau cara akan berhenti. Dan yang kelima adalah semak jawapan. Jika betul, paparkan mesej tahniah. Dan yang ketujuh adalah kemas kini dan paparkan bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Jika salah, paparkan mesej maaf. Jawapan yang betul ialah ini merupakan fasa yang mana kita menganalisis masalah bagi membangunkan sebuah atau cara. Untuk langkah yang kedua seperti yang saya terangkan tadi adalah langkah reka bentuk atau cara. Pada langkah ini memerlukan pengguna untuk membangunkan pseudocode ataupun catat alih. Jika kita lihat pada masalah tadi, ini merupakan contoh pseudocode yang dibangunkan, iaitu dimulakan dengan perkataan mula. Dan seterusnya adalah menghendaki pengatur cara untuk memaparkan arahan soalan dan juga paparkan bilangan soalan yang dijawab betul. Kemudian step ataupun langkah seterusnya adalah jandakan dua nombor secara rawat daripada nilai 1 hingga nilai 20 dan kemudiannya hitungkan hasil darab bagi dua nombor tersebut. Dan paparkan kedua-dua nombor tersebut. Ini merupakan langkah seterusnya dalam pada kita menganalisis masalah tadi, kita terjemahkan kepada pseudocode, iaitu sama seterusnya ada tanya soalan, tunggu input pengguna. Jika pengguna memasukkan X, mana akan soalan akan kuis akan berhenti. Jika tidak, semak input pengguna. Jika jawapan betul, paparkan mesej tahniah, dan jika tidak, mesej jawapan anda betul. Kemudian kemas kini bilangan soalan dijawab dengan betul. Tamat jika selepas itulah akan tamat, sama ada dia pergi pada soalan yang kedua ataupun tamat. Okay, dan seterusnya ini adalah merupakan langkah-langkah pentinglah dalam pembangunan atau cara, iaitu pengekodan. Okay, pada langkah ini pelajar membangunkan atau cara menggunakan perisian aplikasi Scratch 2.0. Untuk langkah yang pertama adalah pelajar perlu pilih skrip, dan skrip pergi ke pilih data dan make a variable. Untuk make a variable ini adalah untuk membolehkan atau cara menyimpan maklumat-maklumat berkaitan dengan masalah ataupun masalah yang telah dikemukakan tadilah pada analisis masalah dan juga pada pseudocode yang pertama. Variable yang kita kena bangunkan ataupun kita kena create adalah bilangan betul. Pada bilangan betul ni adalah untuk bilangan betul ni adalah untuk menyimpan maklumat tentang bilangan soalan yang jawab dengan betul. Yang kedua adalah variable untuk jawapan. Jawapan ni adalah menyimpan maklumat tentang jawapan yang sebenar. Dan yang ketiga adalah nombor, iaitu nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 dan nombor 2 ini adalah yang dimasukkan ataupun nombor yang dijandakan secara rawak.
Oke, dan seterusnya adalah proses pengkodan. Untuk proses pengkodan ni kita akan cuba bangunkan secara satu persatu. Oke, pada gambar ni yang memerlukan pengguna untuk memasukkan set untuk bilangan betul, terusnya variable untuk nombor 1, variable nombor 2 dan juga jawapan. Kemudiannya dia akan tunjukkan semua variable seperti bilangan betul, nombor 1, nombor 2 dan juga jawapan. Untuk jawapan ni pada proses ini pengatur cara akan hide ataupun sembunyikan jawapan dulu bagi membolehkan pengguna menjawab hasil darab bagi kedua-dua nombor yang dijandakan secara rawak tadi. Okay, jika anda dapat lihat, pemboleh ubah jawapan perlu disembunyikan ataupun hide variable supaya jawapan yang tidak dipaparkan. Inilah seperti yang saya cakap tadi. Dan kemudiannya jawapan sebenar hanya akan dipaparkan jika pengguna telah menjawab soalan dengan jawapan yang salah. Okay, seterusnya adalah kita akan menggunakan gelung ulangan. Gelung ulangan ni kita telah belajar pada minggu lepas. Okey, iaitu gelung ulangan forever. Okey, yang ini kita akan masukkan set iaitu nombor 1 menghendaki ataupun dijandakan secara rawak daripada nombor 1 hingga 20. Manakala nombor 2 juga pun sama dijandakan secara rawak iaitu antara nombor 1 hingga nombor 20. Dan jawapan bagi kedua-dua nombor 1, jawapan adalah hasil darab antara kedua-dua nombor. Operator matematik yang digunakan adalah darab. Ini merupakan simbol darab. Seterusnya adalah pada bahagian ataupun struktur cara ini juga telah dimasukkan struktur kawalan pelbagai if else, iaitu struktur kawalan pelbagai ini adalah untuk membolehkan pengguna memberikan pilihanlah kepada pengguna. Okay, jika pengguna menekan X maka pengatur caraan akan berhenti. Tetapi jika pengguna memasukkan jawapan dan sekiranya jawapan itu betul, mesej tahniah akan dipaparkan. Tetapi jika jawapan yang diberikan oleh pengguna itu salah, ia akan keluar output, maaf, jawapan yang betul adalah ... Okay, ini merupakan contoh atau cara ataupun pengekodan bagi masalah yang telah dikemukakan tadi. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan tak pelajar sebelum kita teruskan? Ya, ada apa-apa soalan? Oke, kita teruskan kalau tak ada soalan. Yang ni cikgu akan cuba tunjukkan bagaimana proses mengatur ataupun membangunkan atau cara ni nanti kita akan tengok. Okey. Mungkin tadi pelajar tidak mendapat gambaran mengenai input yang akan dipaparkan hasil daripada atau cara tersebut. Okey, untuk langkah yang keempat iaitu pengujian dan penyahpijatan. Okey. Okey, jika pelajar dapat lihat pada contoh pada gambar yang di sebelah kiri ni, yang variabel yang kita masukkan tadi adalah seperti bilangan betul, nombor 1 dan juga nombor 2. Okey. Pada bahagian ini yang menghendaki untuk pelajar untuk menjawab soalan-soalan berikut atau types X untuk berhenti.
Contohnya pada seterusnya adalah nombor telah dijandakan secara rawak, yaitu nombor 1, 5, nombor 2 adalah 4, 5 adalah 4. Output di sini adalah 70. Okey, jika jawapan tersebut betul, mesej tahniah akan dipaparkan. Seterusnya adalah bilangan betul ditambah sebanyak 1. Okey, tetapi jika mesej ataupun jawapan yang diberikan adalah salah, paparan mesej maaf, jawapan yang betul adalah ... akan keluar. Yang ini menyatakan bahawa jawapan yang diberikan oleh pengguna adalah salah. Okey, langkah yang kelima adalah dokumentasi. Okey, dokumentasi ni seperti yang cikgu terangkan tadi, pembangun atau cara perlu menyediakan dokumentasi dari segi dokumentasi dalaman, iaitu digunakan oleh pembangun atau pengatur cara lain, dan seterusnya adalah dokumentasi luaran, iaitu digunakan oleh pengguna. Okey, kita akan cuba buat untuk praktis aplikasi tadi supaya pelajar dapatlah gambaran mengenai pembangunan aplikasi tersebut. Okey, kita pergi pada praktis aplikasi, iaitu pada muka surat 105, yang mana kita cubalah tarik balik atau cara yang diberikan, iaitu pada langkah 3 tadi di halaman 104. Kita akan tengok jika aplikasi ataupun atau cara tersebut ada error, kita akan cuba perbaiki. Okay, kita pergi kepada Presence Cache. Untuk ni pelajar boleh rujuklah buku teks. Okay, yang pertama adalah mengkehendaki pengguna untuk memasukkan variable, iaitu pada bahagian ini pengatur cara perlu memasukkan 4 variable yang utama, iaitu bilangan betul, jawapan, nombor 1 dan juga nombor 2. Kita akan cuba. Okey, kita masukkan variable yang pertama, iaitu bilangan betul. Seterusnya variable yang kedua adalah jawapan. Variable yang ketiga nombor 1. Dan variable yang terakhir adalah nombor 2. Pelajar boleh tanya kalau ada apa-apa soalan, kalau boleh buka speaker ataupun mikrofon, sebab kalau type kat chat cikgu mungkin terlepas pandang. Okey, seterusnya kita akan cuba bangunkan atur cara seperti yang sebelum-sebelum ni. Okey, yang pertama adalah kita pergi kepada event, iaitu when click. Selepas itu kita pergi kepada variable. Okey, masukkan variable, iaitu variable dia set bilangan betul, dan yang seterusnya adalah kita akan masukkan set juga untuk variable bagi nombor 1. Seterusnya adalah variable bagi nombor 2. Dan juga set bagi variable jawapan. Kemudian
show variable itu bilangan betul. Show variable juga untuk nomor 1. Show variable untuk nomor 2. Dan yang seterusnya adalah show variable untuk jawaban. Maaf ya. Oke. Di sini show variable pada yang seperti yang saya cakap tadi, jawapan kita kena hide dulu. Kemudiannya kita pergi kepada logs, yaitu ini adalah arahan dia. Arahannya sila jawab soalan berikut atau untuk berhenti. Oke, ini adalah arahan dia. Oke, seterusnya kita pergi kepada forever. Forever ini adalah seperti yang kita telah belajar minggu lepas, yaitu struktur kawalan ulangan. Oke, selepas itu kita masukkanlah set bagi nomor 1. Kemudiannya kita pergi kepada operator, yaitu menghendaki atau cara untuk memilih nombor secara rawak, yaitu daripada 1 hingga 20. Ini beri set untuk nomor yang kedua. Sama juga kita pergi ke operator untuk menghendaki atau cara memilih nombor secara rawak daripada 1 hingga 20. Set jawapan. Jawapan ini adalah hasil darab nomor 1 dengan nomor 2. Oke, ini adalah operator matematik yang kita gunakan. Masukkan. Lepas itu, kita masukkanlah variable tadi, yaitu nomor 1 didarab dengan nomor 2. Masukkan variable nomor 1. Oke, join X ini jika pengguna menekan X, pengatur caraan akan berhenti. Masukkan nomor 2. Seterusnya adalah kita perlu masukkan struktur kawalan ulangan if else. Oke, if jawapan ataupun answer,
Lepas itu kita masukkan variable bagi jawapan. Maafkan saya. Ya, tengok lihat. Oke, answer ni sama dengan X. Oke, jika pengguna menekan X, seperti cakap tadi, pengaturcaraan akan berhenti. Stop. Oke, jika tidak, kan kita masukkan apa? Gelung if else. Jika ini di sini jika pengguna menekan X, pengaturcaraan akan berhenti, dan jika tidak, akan pergi kepada pengiraan seterusnya. Ini adalah jawapan, answer ataupun sama dengan jawapan dan bilangan betul. Jika jawapan ataupun jawapan yang diberikan oleh pelajar betul, paparan output taniah akan keluar. Dan jika jawapan salah, maaf, jawapan masukkan variabel jawapan. Takut ada soalan. Oke, kita akan coba atau cara yang kita bangunkan tadi. Oke, contohnya 9 darab 6. Nah, kalau kita masukkan jawapan yang betul, 9 darab 6 adalah 54. Dia akan mengeluarkan paparan taniah, dan bilangan betul kita adalah 1. 5 darab 3, so lagi 15 taniah. Dan bilangan betul juga kita akan tambah seterusnya. 9 darab 8 kita coba salah. Maaf, jawapan yang betul adalah 162. Dan kita coba lagi, 2 darab 4 adalah 6. Maaf, jawapan betul adalah 8. Dan untuk itu yang fungsi X yang kita bangunkan apabila pengguna menekan X, dan pengaturcaraan atau pengaturcara akan tamat. Setelah ini, belajar faham tak? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu teruskanlah. Oke, kita telah pun bangunkan atur cara
menggunakan aplikasi Scratch ni. Sekarang kita kembali kepada slide. Okey, ini adalah latihan pengukuhan untuk kelas kita hari ini. Kita akan go through satu persatu. Okey, ini adalah latihan pengukuhan. Dalam latihan pengukuhan ni terdapatlah 5 soalan. Soalannya ringkas je, pelajar boleh jawab dengan hanya boleh rujuk pada buku teks bermula daripada muka surat 102 hingga bermula daripada muka surat 102. Untuk soalan yang pertama adalah senaraikan 5 fasa utama dalam pembangunan atau cara. Okey, cikgu dah terangkan tadi 5 fasa utama iaitu analisis masalah, reka bentuk atau cara, pengekodan, langkah yang keempat atau fasa yang keempat adalah pengujian dan penghujatan, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Okay, untuk soalan kedua adalah jelaskan 3 proses utama dalam fasa reka bentuk cetak alih. Ini pun cikgu telah terangkan tadi. Okay, proses utama dalam reka bentuk atau cara, maafkan saya ni reka bentuk cara atau cara. Nanti saya akan betulkan. Yang pertama adalah pseudocode. Pelajar jelaskanlah mengenai apa itu pseudocode. Dan yang kedua adalah cetak alih. Dan yang terakhir adalah antarmuka penggunaan grafik atau graphical user interface. Manakala untuk soalan yang ketiga, mengkehendaki pelajar untuk senaraikan 3 jenis bahasa pengatur caraan. Okey, pengajar boleh nyatakanlah 3 jenis bahasa pengatur caraan. Bukan hanya pada buku teks saja, pelajar boleh masukkanlah contoh-contoh lain. Yang cikgu terangkan tadi, 3 bahasa pengatur caraan. Yang pertama adalah Visual Basic, Java dan Visual C++. Itu adalah antara contoh-contoh bahasa pengatur caraan dalam pengatur caraan komputer. Bagi soalan keempat adalah nyatakan 3 jenis ralat dalam pengatur cara. Okey. Yang pertama adalah ralat sinteks, yang kedua adalah ralat masa larian, rantai merah, dan terakhir adalah ralat logik. Dan soalan terakhir adalah jelaskan perbezaan antara dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Setakat ni ada apa soalan sebelum kita mengakhiri kelas kita? Saya nak tanyalah. Sebelum kita menutup kelas, saya nak tanyalah, hari ini pelajar ada belajar apa tak hari ini? Apa yang pelajar dapat daripada kelas kita hari ini? Kalau pelajar tak nak buka mic, boleh type lah. Hari ini kita belajar apa, mengenai apa. Hello. Okey, tak apa. Okay, untuk kelas kita pada hari ini, kita telah pun belajar mengenai proses-proses utama ataupun 5 proses utama dalam pembangunan atau cara, iaitu analisis masalah, reka bentuk atau cara, pengangkutan, pengujian dan penghujatan serta dokumentasi. Okey. Belajar juga pada fasa analisis berkaitan dengan menentukan input proses dan juga output, yang mana pengatur cara pun memikirkan kaedah-kaedah penyelesaian masalah yang sesuai. Dan pada fasa reka bentuk terdiri daripada 3 proses utama, iaitu membangunkan cetak alih, membangunkan pseudocode, membangunkan cetak alih serta membangunkan antarmuka pengguna grafik, graphical user interface. Dan bagi
fasa bagi pengekodan adalah pengguna perlu membangunkan ataupun menterjemahkan pseudocode ataupun cetak alert yang dibangunkan kepada bahasa yang mudah difahami komputer, sama ada menggunakan Visual Graphics dan C++. Untuk topik kita, untuk subjek kita gunakan Frisian Scratch. Seterusnya adalah pengujian dan penyapijatan. Pada versi ini juga kita telah belajar mengenai 3 jenis alat, yaitu syntax error, runtime error dan juga logical error. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu terbagi kepada 2, dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran. Okey, kelas hari ini juga pelajar telah mengetahui sedikit cara membangunkan sebuah atau cara, iaitu dari fasa yang pertama, fasa analisis masalah, fasa reka bentuk cetak alih, dan fasa ataupun langkah 3 pengekodan, dan fasa pengujian dan penyapidatan, dan yang terakhir adalah fasa dokumentasi. Okey, sebelum cikgu mengakhiri kelas untuk Google Meet, lepas ni kita akan sambung kelas kita pada WhatsApp. Pelajar bolehlah bertanya dan siapkan soalan yang diberikan. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelajar yang hadir untuk kelas kita hari ini. Semoga anda diberkati, dan untuk latihan boleh siapkanlah sebelum waktu kelas tamat. Jika ada apa masalah boleh ditanya kat grup WhatsApp ataupun DM secara personal. Sebelum tu, isikanlah kehadiran pada ruangan chat. Saya tahu berapa orang yang hadir. Nama penuh. Isi nama dulu sebelum kita akhiri kelas untuk kelas Google Meet ni. Seorang lagi? Okey, terima kasih kepada semua pelajar. Saya harap pelajar dalam keadaan sihat, stay safe, stay home. Sekian, terima kasih.